Baik, kita mulakan pengajian malam ini dengan sama-sama membaca umul kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram ashabul nizam syai'ullahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidu du'al mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah wa yattakhizaha huzwa ulaika lahum azabun muhin. Wa iza tutla alaihim ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi uzunaini waqra fabashshirhum bi'azabin alim. Innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun na'im. Sadaqallahul azim. Maksudnya setengah daripada manusia itu itulah orang-orang yang lahwal hadis, benda-benda yang lara. Liudil an sabilillah, untuk menyesatkan manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa taala bighairil ilmin, dengan tanpa pengetahuan. Wa yattakhiza huzwa, dan ia mengambil akannya sebagai benda-benda yang sia-sia. Ulaika lahum azabun muhin, bagi mereka itu azab yang hina. Dan apabila dibacakan atasnya ayat-ayat kami, walla mustakbiran, ia berpaling dalam keadaan dia takabur, seolah-olah dia tidak mendengar akan ayat-ayat Allah SWT yang dibacakan kepadanya. Ka'anna fi uzunaini waqra, seolah-olah pada dalam telinganya terdapatnya sumbatan. Fabashshirhum bi'azabin halim, dan berikan kabar gembira baginya akan azab yang pedih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya setiap daripada umatku akan masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Mereka itu para sahabat berkata, siapakah orang yang enggan ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, man ata'ani dakhala jannah, barang siapa yang taat kepada perintahku maka dia masuk syurga. Maka barang siapa yang maksiat kepadaku maka dia termasuk dalam kumpulan orang-orang yang aba, ataupun orang yang enggan. Alhamdulillah. Yang dihormati Tuan Imam kita, Tuan Jibalik, kemudian tak lupa juga Tuan Bilal, Tuan Siap, pengurusi masjid, jawatankuasa masjid, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini untuk program kata kuliah maghrib kita. Malam ini kita baca kitab Muqasyafatul Qulub, menyingkap rahsia hati, yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Sampai muka surat apa tuan? 115 kan? Bab nyanyian dari itu kan?
bab hiburan ataupun nyanyian. Muka surat 115. Mana imam tadi? Hilang dah. Balik. Okey. Ada. Baik. Jadi malam ni kita ada kenduri lepas isyak, jadi kemungkinan kita akan cepat sikit lah. Kalau tidak tu paling tidak pun pukul 9 kita pergi kuliah kita. Jadi beritahulah nanti, sebab kalau dah kuliah kan memang kadang-kadang tu terlajak. Dia kalau dah bercakap tu susah nak berhenti. Susah nak berhenti kalau bercakap. 7.30 kan? Ya ke 7.30? Jam saya dah pukul 8 dah. Itulah tu. Biarlah jam tu mengelirukan. Baik, insya-Allah kita sambung kita pengajian kita ni di bawah tu. Imam Malik rahimahullah taala melarang mendengar nyanyian. Imam Malik rahimahullah taala melarang mendengarkan nyanyian. Dia berkata, jika seorang membeli hamba perempuan dan ternyata perempuan itu seorang penyanyi, dia harus mengembalikan hamba itu. Jadi pendapat ni tuan-tuan merupakan kesepakatan semua ulama Madinah kecuali Ibrahim ibnu Sa'id. Sementara Imam Abu Hanifah memakruhkannya, bahkan menyatakan bahawa mendengarkan nyanyian itu termasuk dalam hukumnya berdosa. Mendengarkan nyanyian itu atau memperdengarkan nyanyian termasuk dalam hukumnya berdosa. Demikian juga semua ulama Kufah seperti Sufyan As-Tsauri, Hamad, Ibrahim Asy-Sya'bi dan juga lain-lain. Tuan-tuan. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua pandangan ulama mazhab. Pertama Imam Malik, yang kedua Imam Abu Hanifah. Jadi kalau kita lihat pada pandangan Imam Malik tentang bab nyanyian ini, dia kata tak boleh ataupun tak harus, tak digalakkan. Hujahnya dia kata jika seorang membeli seorang hamba perempuan dan ternyata perempuan itu seorang kaki nyanyi. Okey, dia harus mengembalikan hamba tersebut. Okey. Maklumlah kalau Arab, ketahuilah kan, Arab dengan Malaysia ni berbeza sikitlah dalam bab penyanyian ni. Tengoklah kalau tuan-tuan tengok dalam TV kan macam mana Arab menyanyi dengan lenggak-lenggok dia, dengan joget dia apa dan sebagainya kan. Saya rasa kalau tuan-tuan tengok pun mungkin kopiah tuan-tuan boleh tercabut lah. Boleh tengok dia punya lenggak-lenggok tu semua kan, dengan baju dia, dengan yang menggairahkan dan sebagainya. Saya rasa paling tidak pun mungkin iman tuan-tuan akan tergugat lah dan tergoda dan sebagainya. Okey. Tapi kan berbeza dalam konteks kita di Malaysia ni. Kalau Malaysia ni dalam bab nyanyian ni lebih bersopan sikit lah. Bersopan sikit kan, berbeza dengan orang-orang Arab dan sebagainya. Betul? Tapi tak dinafikan ada juga Arab-Arab yang baik, yang bagus. Bagus juga penyanyian dia, yang lebih kepada dia punya nyanyian tu dalam bentuk-bentuk kerohanian, mengajak kita kepada cinta kepada Allah SWT dan juga mengajak kita banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau kita lihat kepada Imam Abu Hanifah pula, dia kata hukum nyanyian tu makruh. Imam Abu Hanifah kata memakruhkannya, bahkan menyatakan bahawa mendengar nyanyian itu termasuk dalam bab dosa jugalah. Termasuk juga dalam dosa, walaupun dalam konteks dia makruhkan. Dia tak sampai mengharamkan, kata. Berbeza dengan pendapat daripada Imam Malik tadi. Malah ialah banyak kadang-kadang kita, masa kita kadang banyak terbuang lah bila dengar bab-bab nyanyian ini. Betul? Dan kalau zaman sekarang ni dalam macam konsep-konsep hiburan ni dah kurang lah, tak berbeza dengan dulu. Kalau zaman 80-an ke
dalam zaman-zaman kata 70-an dengan konsep Pok Ye dengan Cipeng Jacam kan. Tak tahu lah macam mana. Tapi zaman sekarang ni dari segi konsep ni dah kurang lah, kerana banyaknya bantahan daripada segi masyarakat. Malahan kalau seandainya nak panggil penyanyi-penyanyi pada luar pun kadang-kadang perlukan kebenaran juga. Malahan ada juga kadang bantahan daripada NGO dan sebagainya. Kan kalau seandainya penyanyi itu memang kita dah tahulah dia background memang tak baik lah. Tapi masalahnya manusia ni tuan-tuan, dia tak boleh lari daripada hiburan. Kita tak boleh lari daripada hiburan. Dalam kereta kita pun kalau tak ada lagu tak ada radio pergi kedai suruh pasang radio, tu tak? Apalah kereta ni tak ada radio kan? Tak canggih lah. Pergi kedai aksesori tu suruh pasang radio, tu tak? Apalagi kalau tuan-tuan ni jiwa yang jiwa 60-an ke dan sebagainya, kata jiwa klasik, tu tak? Jiwa klasik. Kalau tak dengar lagu klasik tu macam tak sah rasanya, tak? Tak seronok, tak? Tapi tak nafikan tuan-tuan pun suka dengar ceramah dan sebagainya, tak nafikan. Baik. Kemudian kita lihat pada pandangan daripada Abu Talib Al-Makki, beliau membolehkan mendengarkan nyanyian choir. Beliau membolehkan mendengarkan nyanyian choir. Ia mendapat pendapat itu daripada para sahabat Nabi SAW seperti Abdullah ibn Ja'far, Abdullah ibn Al-Jubair, Mughirah bin Syu'bah dan juga Muawiyah bin Abu Sufyan dan juga lain-lain. Ia juga menyatakan bahawa para ulama salaf daripada para sahabat, tabi'in, orang Hijaz biasa mendengarkan nyanyian pada hari tasyrik. Biasa mendengarkan nyanyian pada hari tasyrik, tak? Dan banyak kalau kita pun memang suka nyanyian kan. Kalau ada selawat-selawat ke masa zaman sekarang ada selawat perdana, tak? Selawat perdana dengan panggil Habib-Habib daripada Arab dan sebagainya. Ada juga Habib daripada Indonesia dan sebagainya dipanggil kan. Selawat perdana kan. Jadi kita pun seronoklah pergilah dengar dan sebagainya. Jadi maknanya situ pun ada juga nyanyiannya, walaupun dalam bentuk selawat, tapi selawat yang dialunkan dalam bentuk nyanyian dengan tujuan untuk menaikkan semangat orang-orang. Malah hari itu pun saya dah cerita, dalam peperangan pun adanya nyanyian juga untuk menaikkan semangat orang yang pergi berjuang. Orang yang pergi berjuang, betul tak? Dengan gendang dia dungdang gendang tu, tujuan untuk menaikkan semangat orang yang pergi berperang, supaya jangan nanti bila berhadapan dengan musuh, jangan ada kalau mereka itu berpatah baliklah, takut mati ataupun calibut. Baik. Demikian juga penduduk Madinah, Abu Marwan Al-Qadi memberitahu bahawa penduduk Mekah biasa mendengar nyanyian. Ia pun mempunyai hamba perempuan yang biasa menyanyi di hadapan orang lain. Abu Marwan Al-Qadi memberitahu bahawa penduduk Mekah biasa mendengarkan nyanyian. Ia juga punya hamba perempuan yang biasa menyanyi di hadapan orang ramai. Okay, Masya Allah, tuan-tuan. Tapi apakah bentuk nyanyian tu kita tak tahulah. Apa bentuk nyanyian? Apa dia punya isi kandungan nyanyian tu? Kalau isi kandungannya banyak, orang kata dalam bentuk, orang kata memuja-muja Allah, kan? Memuja-muja Islam, kan? Menaikkan semangat Islam dan sebagainya, tak ada masalah dah. Itu sebabnya ulama sepakat menyatakan hukum muzik ni sebenarnya harus je. Hukum asal dia harus. Kenapa harus? Kerana banyaknya pertembungan dalil-dalil. Ada menyatakan boleh, ada menyatakan tak boleh. Ni boleh, tak boleh. Banyak sangat pertembungan. Hanya ulama sepakat menyatakan hukumnya adalah harus sajalah muzik. Habis yang haram tu, haram yang datang kemudian. Haram yang datang kemudian. Bila bercampurnya, kan, laki-laki perempuan tanpa batas. Kemudian adanya kata meninggalkan solat, meninggalkan ibadah kepada Allah. Lepas tu apa lagi adanya arak dan sebagainya. Itu menyebabkan benda tu jatuh haram lah. Haram kan? Baik. Dan zaman sekarang ni dah ada alternatif lah. Alternatif untuk orang kata hiburan-hiburan Islamik ni dah ada dah. Terpulanglah pada tuan-tuan di sini kan. Terpulang pada sini. Mana satu bentuk hiburan dia nak? Mana hiburan dia nak? Dia nak hiburan Islamik ke ataupun hiburan yang banyak benda-benda lara dan sebagainya?
kita nak menarik manusia supaya kata minat kepada muzik Islamik keseluruhannya, kemungkinan tak boleh. Kerana jiwa masing-masing berbeza kan. Ada jiwa orang yang masih jiwa jahiliah, walaupun dia mengaku dia Islam, tapi jiwa jahiliah tu masih ada lagi. Betul tak? Walaupun kadang-kadang ada yang kedapatan bertudung, letak aurat dan sebagainya, tapi masih lagi pada jiwa-jiwa jahiliah. Dia tak suka kepada hiburan-hiburan dalam bentuk Islamik dan sebagainya. Tak tahulah macam mana manusia kan, pelbagai jenis manusia. Baik, cuma dalam konteks Malaysia ni memang dah ada hiburan Islamik, tu pula pada manusia tu sendirilah. Baik. Kemudian Abu Hasan Ibn Salmi ditanya, mengapa engkau menolak nyanyian? Padahal Al-Junaid, Sir Al-Quti dan Zun An-Nuri biasa memperdengarkan nyanyian. Ini pertanyaan daripada Abu Hasan As-Salim. Dia ditanya orang lain, mengapa engkau menolak nyanyian? Padahal Al-Junaid, Sir Al-Quti, Zun Al-Misri biasa juga memperdengarkan nyanyian. Maka mana aku akan menolak nyanyian sedangkan orang yang lebih baik daripadaku seperti Abdullah Ibn Ja'far At-Tayyar membolehkannya, dan ia juga biasa mendengarkan nyanyian. Aku hanya menolak nyanyian yang melalaikan dan juga senda gurau belaka. Nyanyian yang melalaikan dan senda gurau belaka, tak? Itu yang dia tolak. Tapi kalau isi kandungan dia banyak mengajak pada Islam, banyak manusia mengajak supaya berzikir kepada Allah kan, betul tak? Itu lebih baiklah daripada dia. Mana kena zaman sekarang ni banyak orang kata hiburan alternatif kan. Terpulanglah pada manusia sendirilah, tepuk dada, tanya iman, mana satu yang dia nak pilih, betul tak? Kerajaan dia tak nak mengharamkan semua bentuk hiburan pun tak boleh, kerana manusia pun nakkan kepada hiburan. Golongan-golongan yang lara pun dia nakkan pada hiburan juga. Mereka nak hiburan, tapi dari segi kawalan lah. Kalau kerajaan ni serius dalam bab penyanyian ni, supaya tandangan banyaknya terjadinya gejala maksiat dan sebagainya, kerajaan kena kawal lah segi penyanyian ini. Tak? Nak panggil penyanyi pada luar pun kadang-kadang kita kena juga lesen, tapisan dan sebagainya. Kerana ada kalau kita ni, contohnya orang kita ni gila K-pop, penyanyi K-pop tak? Penyanyi daripada Korea, dia minat penyanyi Korea ni. Kadang-kadang orang kita ni pun suka tengok cerita Korea. Tapi itulah, dia tak faham lah. Dia datang Malaysia pun sebenarnya dia tak faham tentang Islam ni apa benda. Jadi orang kita ni main orang kata main hentam kurma je, sampai ada yang kadang-kadang jadi gila. Kenapa? Kerana nak sambut harti datang, sampai terpekik tolong macam tu. Tuan-tuan ada tengok kan, tengok dalam video kan, macam mana kalau K-pop datang kan, di kalangan para muda-mudi kita ni lah kan, dengan macam orang gila dia jadi. Kenapa? Kerana minat dia sangat kepada K-pop tersebut lah, betul tak? Sentimental dan sebagainya, ada peminat ni macam jadi orang gila dah perempuan ni kan, yang dia akan pilih di kalangan yang jaga, yang security masa tu dia akan jaga seorang kan, dia akan tengok mana-mana peminat dia macam dah orang gila tu, dia akan tarik perempuan tu, dia akan lepaskan naik atas pentas, sampai atas pentas dia peluk Michael Jackson sambil menyanyi. Macam mana tu keadaan tu? Jadi manusia dah macam orang gila kan. Dia tak ada segan silu lagi lah. Itulah aku kata kesan daripada muzik ni lah, hiburan, betul tak? Tu tak termasuk lagi yang kata bila macam tahun baru kan, tahun baru bila ada hiburan, konsert, tengoklah pencampuran lelaki perempuan, perzinaan ke dan sebagainya, dengan kondom yang masa sepah dan sebagainya hasil daripada hiburan, betul tak? Baik. Kemudian Yahya bin Ibn Mu'az berkata, aku kehilangan 3 perkara yang jarang kita temui lagi kecuali sedikit, iaitu mempunyai wajah yang cantik disertai sikap menjaga diri, berbicara baik disertai kesolehan, dan persahabatan yang disertai dengan kesetiaan. Ini kata Yahya bin Mu'az. Dia kata kita kehilangan 3 perkara yang jarang kita temui lagi kecuali sedikit. 3 perkara ni biasa, dia kalau dah hilang 3 perkara ni nak jumpa balik tu susah lah.
nak kembalikan semula kepada suasana yang baik itu susah. Pertama, mempunyai wajah yang cantik disertai dengan sikap menjaga diri. Jarang di situ. Kadang-kadang orang yang wajah cantik ni kadang-kadang menyebabkan fitnah banyak berlaku. Itu sebab dalam konteks Islam ni kan. Kan kalau dalam bab kahwin ni, pilihlah perempuan tu kerana 4 perkara, betul tak? Pilihlah perempuan tu kerana 4 perkara. Pertama, kerana cantik dia. Yang kedua, kerana keturunan dia. Yang ketiga, kerana limaliha, kerana harta dia. Yang keempat, lijamaliha, kerana kecantikan dia. Kecantikan. Daripada 4 perkara tadi, yang paling baik mana? Lidinia, kerana agama dia. Betul tak? Kenapa tak pilih kecantikan dia? Kenapa tak pilih harta dia? Kenapa tak pilih keturunan dia? Betul tak? Tapi digalakkan kita memilih kerana agama dia. Tak cantik pun tak apa, yang penting agama baik. Tak guna kalau isteri kita tu cantik lawas macam artis dan sebagainya, tapi dia tak berjaya menjaga diri ataupun maruahnya apabila suami dia tak ada. Banyak akan berlaku begitu bila suami tak ada, suami bekerja, kan? Isteri yang tinggal di rumah, kan, buat benda tak elok dengan lelaki lain. Panggil lelaki lain datang ke rumah, lepas tu dengan berasmara dan sebagainya, buat benda tak elok, kan? Sebabkan kecantikan, lawa tadilah. Itu sebabnya kalau Ustaz Abdul Samad kata, kan, kalau kamu nak menikah tu janganlah pilih yang terlampau cantik, dia kata. Jangan pilih yang terlampau cantik dan jangan pilih yang terlampau buruk. Kalau kamu pilih yang terlampau cantik, jadi orang asyik memandang isteri kamu kalau pilih terlampau cantik. Kita pun jadi serba salah. Asyik orang pandang bini kita, tak? Kerana bini dah terlampau cantik, dan bini kita pula suka pula kalau orang tengok dia. Masya-Allah tuan. Yang kedua, jangan pilih terlampau buruk. Bila terlampau buruk pula, kamu pula malu nak bawa ke majlis kenduri kenara. Kenapa? Kerana isteri terlampau buruk muka dia. Muka dia hitam legam. Macam mana? Tuan-tuan pun malu nak bawa kan ke majlis makan malam ke, majlis kenduri kenara ke dan sebagainya, nak jumpa kawan-kawan ke dan sebagainya. Jadi akan rasa perasaan malulah. Sebabnya digalakkan kita memilih pasangan yang pertengahan saja, tak terlampau cantik dan tak terlampau lawa. Kalau terlampau cantik itu digalakkan supaya memakai purdah. Dalam konteks Islam ni kan digalakkan pakai purdah bagi perempuan terlampau cantik lah. Boleh? Ada terlampau cantik sini bini? Tak ada? Sedang-sedang saja. Sedang-sedang sajalah. Itu juga dalam konteks perempuan itu juga. Kalau perempuan nak pilih pasangan yang lelaki kan, jangan pilih yang terlampau handsome sangat. Bila pilih terlampau handsome sangat, itu yang perempuan-perempuan lain tergilakan suami kita. Tergilakan suami kita. Sampai ke dia makan pun tak kenyang, kemudian mandi pun tak basah, apa lagi? Tidur pun tak lelap. Tak? Kerana perempuan tadi gila kepada suami kita. Kerana suami kita terlampau lawa sangat, handsome sangat kan, dengan badan sadu, berkotak-kotak dan sebagainya. Tak? Pilihlah macam Haji Muhammad tu. Okey, orang yang sederhana saja. Baik Baik, kemudian yang kedua, berbicara baik disertai kesolehan. Berbicara dengan baik disertai dengan kesolehan. Ini yang kedua lah. Banyak di kalangan kita ni yang berbicara baik, yang berbicara tidak baik. Banyak di kalangan kita ni berbicara tidak baik. Bicara kadang-kadang mencakap melepas saja kan. Kadang-kadang banyak kalangan, antara contohnya berlakunya zaman sekarang ni keruntuhan rumah tangga, ada sebabkan dari segi macam cakap main lepas-lepas je di kalangan pihak suami lah terhadap isteri dia. Sebelum kahwin tu main lagi cakap bagus kan, I love you lah, panggil sayang kan. Kalau dia punya power itu lambat, dia boleh bersabar lagi lah tunggu. Tapi bila dah kahwin tu lambat sikit, siaplah melenting. Siaplah melenting. Siap mengamuk, marah dan sebagainya. Baik, kemudian persahabatan disertai dengan kesetiaan. Banyak kadang-kadang bersahabat tapi kesetiaan tu dah kurang lah. Itu sebabnya kalau dilihat dalam kitab Ihya Ulumuddin, apakah yang dikatakan sebagai sahabat? Apa definisi sahabat tuan-tuan? Ataupun definisi kawan? Apa dikatakan kawan?
Kawan ialah seseorang yang apabila kamu senang, dia bersama dengan kita, dan bila susah, dia pun sama dengan kita. Banyak kadang-kadang di kalangan kita ni, bila kita senang, dia bersama dengan kita. Bila kita susah, dia melarikan diri daripada kita. Itu bukan kawan yang sebenar lah. Bukan kawan sejati. Dan kalau kita buat salah pun, dia tegurlah kesalahan kita. Ni kalau kita buat salah pun, dia pun tak buat tegur, tak tahu je. Itu bukan kawan yang sebenarnya. Dan kawan juga boleh menjadi kawan, menjadi lawan, dan lawan juga boleh menjadi kawan. Kalau tuan-tuan lihat zaman sekarang lah. Kemudian pada sebahagian buku, saya kata musannif menemui banyak kisah tentang Al-Haris Al-Hasibi. Dalam kisah-kisahnya ditunjukkan bahawa ia membolehkan mendengar nyanyian, sedangkan dia sendiri orang yang sangat dikenali akan kezuhudan dan kesungguhannya di dalam beragama. Ini kisah Hari Mahbisi lah. Jadi walaupun Hari Mahbisi ini seorang yang zuhud, seorang yang zuhud kan. Zuhud ni maknanya mengambil sekadar keperluan hidup dia saja, dikatakan zuhud. Tapi dalam konteks yang sama juga, dia juga suka kepada nyanyian-nyanyian ataupun hiburan-hiburan lah. Tapi hiburan-hiburan yang konteks tidak melalaikan diri dia daripada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak zaman sekarang ni sibuk dengan hiburan, tapi solatnya tak ke mana. Tengoklah tuan-tuan, kalau artis datang, kalau ada konsert lah, satu konsert dibuat, kalau konsert hati-hati yang hebat-hebat kan, dalam bentuk lara ni kan, kalau orang tu seorang tu dia minat sangat dengan artis tu, walaupun dia keadaan berpapah pun dia akan pergilah. Tolonglah papa aku nak bertengok ni hati datang ni kan, kerana minat dia kepada artis tersebut. Tapi kalau kita, sebab kita tak minat kan, siapa yang datang pun tak tahu je. Apalagi zaman sekarang tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, hiburan dalam YouTube pun banyak sekarang kan. Apa saja hiburan dalam YouTube semua, apa movie pun ada dalam YouTube. Tak perlu, kadang-kadang tak perlu nak tengok konsert, tak perlu dah. Tak perlu nak habiskan duit kerana nak tengok konsert. Tapi semua orang dia suka tengok konsert. Dia suka orang kata tengok secara live depan-depan penyanyi tersebut. Dia sanggup habiskan duit walaupun tiket sekali tengok tu kan sampai RM500 sekali tengok. Nak tengok konsert saja RM500. Ada yang sampai RM1,000 harga tiket tu seorang satu kepala kan. Tapi disebabkan dia minat tu, dia pergi kan. Dia pergi kan, kerana jiwa dia pada hiburan kan. Kalau dia buat majlis pun tuan, tak boleh lari daripada karaoke. Kalau anak dia kahwin ke, ataupun siapa kahwin, cucu dia kahwin ke dan sebagainya kan, karaoke ni tak pernah larilah daripada dia. Kenapa? Jiwanya pada hiburan. Nampak tak? Baru-baru ni pun ada satu yang yang melampau sangat lah, yang kata majlis convocation. Saya tak tahu convocation mana, UiTM yang ada dihidangkan tarian gelik tu, laki-laki perempuan ada kan, dengan pakaian menggairahkan tu lah kan. Saya ada video yang tunjukkan majlis convocation tu kan. Teruk betul lah, ya Allah, apa yang jadilah dengan manusia ni. Orang ramai datang, dengan bapak datang, anak nak kombo ni nak ambil scroll tu ijazah, tapi dalam masa sama ada hiburan-hiburan yang tak sepatutnya. Ini menjatuhkan maruah lah kata universiti tersebut. Baik. Kemudian diceritakan bahawa Ibnu Mujahid tidak akan menghadiri undangan kecuali jika di dalamnya diperdengarkan nyanyian. Ini Ibnu Mujahid, ini bukan Datuk Mujahid. Bukan Datuk Mujahid, itu lain. Ini Ibnu Mujahid nama dia. Ulama tafsir pun ada seorang namanya Mujahid. Mutafsir juga, dia ulama tafsir, ada. Ini dikatakan Ibnu Mujahid. Dia akan menghadiri undangan kecuali di dalamnya, dia tak akan hadir undangan kecuali di dalamnya adanya diperdengarkan nyanyian. Pada suatu undangan, berkumpullah Ibnu Mujahid bersama Abu Qasim Ibni bintu Munik, Ibni bintu Munik, dan Abu Bakar Ibn Daud. Ketika diperdengarkan nyanyian, Ibnu Mujahid mengajak Abu Al-Qasim dan Abu Bakar untuk mendengarkan nyanyian tersebut. Namun Abu Bakar menolaknya. Abu Bakar Ibn Daud menolaknya. Dia berkata, ayah saya menyatakan bahawa Imam Ahmad Ibn Hanbal membenci kepada nyanyian. Ayah saya pun begitu. Oleh kerana itu, saya pun bersikap begitu dan saya tak suka pada nyanyian. Saya tak suka pada
nyanyian. Yang menganjurkan program siapa? Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid dia menganjurkan program tadi. Kemudian dalam program itu adanya Abu Qasim Ibnu binti Al-Muni dan Abu Bakar Ibnu Daud. Ketika dia pendengarkan nyanyian, Ibnu Mujahid mengajak Abu Qasim dan Abu Bakar Ibnu Daud supaya kita sama-sama mendengar nyanyian yang dinyanyikan oleh saya tak pasti sama ada perempuan atau lelaki, tapi dikatakan ada nyanyian dalam program tersebutlah. Namun Abu Bakar menolaknya. Dia kata, ayah saya menyatakan bahawa Imam Ahmad Ibn Hanbal benci kepada nyanyian. Ayah saya pun demikian. Oleh kerana itu saya pun bersikap begitu, saya tak suka pada bentuk-bentuk hiburan ini. Kemudian Abu Qasim pula berkata, datuk saya pun mengatakan macam itu juga, tak suka pada nyanyian. Datuk dia pun tak suka pada nyanyian. Jadi mendengar perkataan tadi, Ibnu Mujahid berkata kepada Abu Bakar, biarlah saya menguji pendapat ayah anda, dia kata. Biarlah saya menguji pendapat ayah anda. Sedangkan ayah dia tak ada masa tu. Ayah dia tak ada, kan? Tapi dia kata nak uji pendapat ayah dia. Lalu dia berkata kepada Abu Qasim, biarlah saya menguji pendapat datuk pula, datuk anda pula. Pertama dia nak uji pendapat ayah kepada Abu Bakar Ibnu Daud. Kemudian Ibnu Mujahid pula dia kata dia juga nak berhujah dengan menguji pendapat datuk kepada Abu Qasim Ibnu bintu Al-Muni. Baik, kemudian lalu Ibnu Mujahid berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa pendapat anda tentang orang-orang yang melantunkan syair? Adakah haram ataupun tidak? Bagaimana dengan syair? Kan? Haram atau tidak dalam bab syair ini? Okey? Maka jawab Abu Bakar, dia kata tidak. Jika suaranya merdu, adakah haram melantunkan syair? Tanya Ibnu Mujahid lagi. Maka Abu Bakar jawab tidak. Seandainya dalam melantunkan syair itu dia melakukan, adakah itu haram ataupun tidak? Tanya Ibnu Mujahid lagi. Apa jawapan Abu Bakar? Dia kata, saya tak sanggup menghadapi syaitan. Lalu bagaimana saya sanggup menghadapi syaitan yang begitu banyak? Ini hujah dia lah. Maknanya kesimpulannya memang Abu Bakar ni memang tak suka pada nyanyian lah. Okay? Kerana macam seruling pun termasuk dalam siluan setan juga kalau ikut pada hadis. Seluring itu yang dibunyikan seluring kan oleh orang yang mainkan seluring itu, dia termasuk dalam nyanyian syaitan juga. Malah kalau kita lihat dalam kitab Ibnu Qutubi, Imam Qutubi, yang kitab yang berbunyi At-Tazkirah fi ahwalil mauta umul akhirah, tazkirah atau peringatan dalam urusan orang yang telah mati dan urusan akhirat, dia kata kan barang siapa yang suka bermain muzik di dunia ini, besok di akhirat besok ataupun waktu dia nak mati tu, waktu dia nak mati nazak tu, dia akan cuba memainkan semula apa yang dia suka pada waktu dalam dunia tadi. Kalau dia suka main gesek biola, dia akan buat orang kata isyarat macam dia gesek biola lah macam tu. Kalau dia suka main seluring, dia akan tiup seluring macam tu. Sedangkan seluring tu tak ada. Tapi disebabkan oleh jiwa dia minat kepada muzik itu, waktu dia nazak nak mati tu, dia akan cuba bermainkan alat muzik yang biasa dia suka main lah. Itu disebut oleh Imam Qutubi dalam kitabnya. Kerana seorang itu di atas apa yang diminat. Seorang itu di atas apa dia ada minat. Kalau dia minat baca Quran, waktu dia mati dia akan baca Quran. Kalau dia suka bernasyid, waktu dia mati dia akan bernasyid. Kalau dia suka main catur, main kerem, tak? Jadi kat dunia waktu dia nazak tu dia akan main kerem. Dia akan buat isyarat seperti main kerem lah. Tapi kerem tak ada penupan dia, tapi isyarat dia begitu. Kalau siapa suka menggesek biola, jadi nak mati tu dia akan gesek bola macam tu. Gitu. Itu disebut oleh Imam Qutubi lah dalam kitab dia. Kerana seorang itu di atas apa yang diminat ketika hidup dalam dunia tu kan. Baik, kemudian Abu Hasan Asqalani termasuk senarai daripada para wali Allah. Namun dia pun memperdengarkan nyanyian. Bahkan dia mengarang buku yang isinya membantah orang-orang yang mengingkari pada nyanyian. Demikian juga dilakukan oleh sebagian para ulama. Mereka mengarang buku yang isinya sama dengan buku Abu Hasan Al-Asqalani. Abu Hasan Asqalani macam nama Abu Ibnu Hajar Asqalani pula.
Jadi mana ini menyatakan bahawa dia membenarkan, membolehkan tentang bab nyanyian tadilah. Cuma kalau kita ni bila bab nyanyian ni adalah tahulah. Kan? Kerana setiap nyanyian tu dia akan mempengaruhi hidup kita. Contoh kalau orang tu minat Hindustan, nyanyian Hindustan kan, maka sikit semangat dia akan terkesanlah dengan nyanyian Hindustan tu. Tahu tak? Tengoklah kalau orang Hindustan, filem Hindustan tu, tengoklah kalau dia menyanyi macam mana dia joget. Tahu tak joget dia macam mana? Macam beruk kena belacan lah dia nyanyi tu. Kan? Apalagi kalau India filem Tamil. Tengoklah kalau bila tengah menyanyi tu, macam mana keadaan waktu dia menyanyi tu. Tuan-tuan pun tak boleh nak bayangkan lah. Kan? Jadi sikit sebanyak dia akan berkesan kepada anak kita, cucu kita. Hari cucu kita pun terpengaruh dengan nyanyian yang kerana atuk dia suka tengok Hindustan, atuk dia suka tengok, Wan dia suka tengok filem Tamil. Dalam filem Tamil itu ada nyanyian-nyanyian joget-joget lambak dan sebagainya kan. Jadi sikit sebanyak dia akan mempengaruhi cucu dia lah. Cucu dia akan terikut-ikut juga dalam bab nyanyian tu. Itu bahaya tu kan. Itu bahaya dia. Kesan buruk dah hasil daripada suka tengok nyanyian. Baik, kemudian Ayahanda Ibn Abbas pernah ditanya, bagaimana pendapat anda tentang masalah mendengar nyanyian yang sedang dibincangkan oleh para sahabat kita? Dia menjawab, perbuatan itu boleh menggelincirkan kecuali jika dilakukan oleh orang-orang yang berilmu. Perbuatan itu boleh menggelincirkan, mana perbuatan sebut menyanyi-nyanyi ni boleh menggelincirkan hati seseorang kecuali dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar berilmu. Orang-orang yang benar berilmu. Kerana orang berilmu tadi dia tahulah kalau benda tu dibuat, dia tak melalaikan daripada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya hukum nyanyian ni hukumnya harus. Hukum asal dia harus je. Tapi haram tu kenapa? Haram yang aridi, haram datang kemudian. Adanya arak, ada pencampuran lagi perempuan, ada perzinaan, mabuk-mabuk dan sebagainya kan. Mabuk, kerentuan akhlak. Tahu tak? Lepas tu dengan apa lagi lah? Macam-macam lah. Kerosakan, kemusnahan boleh berlaku. Bila dah ramai-ramai tu, boleh bergaduh. Tahu tak? Kalau mabuk tu kadang bergaduh lah. Disebabkan oleh muzik tadi. Muzik. Bergaduh. Kan tak sedar sendiri ke? Yang kata yang macam lelaki perempuan tu yang boleh menyebabkan perzinaan, akhirnya keluar anak luar nikah. Kan? Ya, dalam keadaan mabuk tu, kadang-kadang perempuan bila dah mabuk tak sedar. Yang lelaki ni ambil kesempatan lah. Heretlah perempuan tadi bawa pergi masuk hotel dan sebagainya. Hasil daripada percaburan kan. Campuran lelaki dan perempuan tadi. Maka ramailah anak luar nikah dan sebagainya. Kesan dia. Hiburan tadi, hiburan melampau. Baik. Kemudian diriwayatkan daripada Ad-Dainuri bahawa dia pernah bermimpi melihat Nabi SAW. Ia bertanya, ya Rasulullah, apakah anda menolak nyanyian? Bagi dia menjawab, aku tidak menolaknya. Namun katakanlah kepada mereka agar memulai dengan Quran dan menutupkan dengan Quran. Ini cadangan daripada daripada Rasulullah SAW sendirilah. Nabi kata, aku tak menolak nyanyian, aku tak menolak muzik. Namun sebaiknya bila sesuatu program nak buat itu, kalau ada nyanyian dalamnya, bacalah Quran dulu. Dan bila sudahi dengan Quran. Jadi sekurang-kurangnya dengan ada Quran itu, kemudian orang tak adalah buat benda-benda yang bukan-bukanlah dalam nyanyian tersebut. Betul tak? Dan kalau kita ni kadang-kadang bila menyanyi itu hanya sekadar untuk re-extension je. Penat bekerja kan? Penat bekerja. Betul tak? Kadang-kadang dalam kata hari keluarga kan ada? Hari keluarga. Dalam hari keluarga kadang-kadang ada juga orang kata disediakan karaoke. Karaoke sepenuh hari keluarga. Mereka yang menyanyi itu hanya sekadar untuk extension je. Tak ada pun yang kata yang bukan-bukan yang dia nak buat. Tak ada. Hanya sekadar hiburan macam tu je lah. Itu boleh lah dibenarkan kan. Ini sampai yang kata buat benda-benda tak elok kan. Pencampuran lelaki perempuan kerentuan akhlak, perzinahan sebagainya, itu yang tak sepatutnya berlaku. Kemudian Tahir Ibnu Bilal Al-Hamdani Al-Waraq, seorang yang alim, berkata bahawa pada suatu ketika dia berada di Masjid Agung Jeddah yang terletak di tepi pantai. Di saat itu dia melihat sekelompok orang yang menyanyi dan yang lainnya mendengarkannya di tepi masjid. Ia mengingkarinya dalam hatinya, mengapa mereka menyanyikan syair di rumah Allah.
Mengapa mereka menyanyikan syair di rumah Allah Subhanahu Wa Taala? Pada malam harinya dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di tepi laut dengan didampingi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu Abu Bakar melakukan beberapa bait syair. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan di dadanya dengan sukacita. Melihat hal itu, dia berkata dalam hatinya, bagaimana aku akan menolak nyanyian, sedangkan orang-orang suka mendengarkannya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mendekati Rasulullah sallam dan mendengar baginda bersabda, ini benar dan bahagian daripada kebenaran. Ini sebahagian daripada kebenaran. Namun dia masih ragu dalam hal tersebutlah. Masih ragu dalam hal tersebut. Ini menyatakan bahawa tentang Nabi pun membenarkan dalam konteks nyanyian, dibenarkan dan dibolehkan. Kan? Jadi kita tak boleh nolakkan. Kemudian pernah juga peristiwa di mana Siti Aisyah nak menonton nyanyian kan. Ketika satu hari ada beberapa orang lelaki kan bergendang di luar daripada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah, bergendang, menyanyi dan sebagainya. Maka Siti Aisyah mendengar nyanyian gendang yang mereka palu itu. Lalu dia minta pada Nabi SAW untuk melihat nyanyian tersebut. Maka Nabi SAW pun membenarkan dia melihat. Dan dia berdiri, dia kata pipi Aisyah itu bertemu dengan pipi Rasulullah SAW ketika dia menjenguk untuk melihat nyanyian tersebut. Kerana dia duduk di belakang Rasulullah SAW melihatnya itu. Setelah puas melihat nyanyian tadi, maka Nabi pun tanya dengan Aisyah, ya Aisyah, kamu dah puas ke tengok nyanyian itu, hiburan itu? Dah. Lepas tu Aisyah terus berlalu pergi. Ini yang menyatakan bahawa tentang dibolehkanlah hiburan-hiburan kan. Tapi dalam konteks yang garis panduan yang kena ada lah. Kalau di Malaysia ni mesti ada garis panduan dalam bab konsep nyanyian kan. Supaya jangan masalah orang kata sosial ni yang orang kata makin teruk. Kan? Baik. Kemudian Al-Jughni menyatakan bahawa rahmat Allah Ta'ala turun kepada 3 kelompok orang. Pertama, orang-orang yang sedang makan kerana tidaklah mereka makan kecuali kerana memerlukannya. Rahmat Allah Ta'ala turun kepada 3 kelompok manusia. Pertama, orang-orang yang sedang makan kerana tidak akan mereka makan kecuali kerana memerlukan kepada makanan. Kedua, orang-orang yang berzikir kerana mereka tidak bercakap-cakap kecuali dalam kedudukan para siddiqun. Para siddiqun, orang-orang yang benar. Yang ketiga, orang-orang yang sedang memperdengarkan nyanyian kerana mereka mendengarkannya kerana perasaan sukacita dan melihat kepada kebenaran. Sukacita dan juga melihat kebenaran. Itu rahmat Allah Ta'ala turunlah bagi orang yang mendengar nyanyian, termasuknya kumpulan ketiga itu, kerana mereka mendengarkannya dengan perasaan sukacita dan melihat kebenaran, benda-benda yang benar lah. Tahu tak? Dan Malaysia ni pun orang kata adanya banyak orang kata kumpulan-kumpulan nasyid tu tak? Banyak kumpulan nasyid. Kalau seandainya ulama mengharamkan hiburan-hiburan, sudah tentu kumpulan nasyid pun tak ada. Tapi dalam konteks Malaysia ni memang dibenarkanlah, dibolehkan, diharuskan. Artinya banyak melambak kumpulan-kumpulan nasyid tu. Tahu tak? Kalau dulu, zaman dulu hanya kumpulan apa? Kumpulan Al-Mizan, tahu tak? Al-Mizan kan yang kumpulan perempuan kan? Jamizan ke kumpulan Al-Mizan yang menandangkan lagu nasyid, yang nasyid lah. Tapi sekarang ni melambak dah. Jawahir. Kumpulan Jawahir tu kan? Nak kata kumpulan Jawahir tu masing-masing masih ada lagi. Anggota kumpulan tu masih ada, tapi dah jadi nenek-nenek semualah. Dah bercucu cicit dah. Mereka dah jadi cucu cicit, tapi mereka masih hidup lagi lah kumpulan tersebut. Masih ada lagi. Ahli dia masih ada lagi. Zaman sekarang pun dah melambak dengan intim lah, dengan Rabbani lah, dengan orang kata dulu kan orang kata nada murni, dengan asri kan. Ya asri tu. Kan? Bila asri dah tak ada, itu yang kadang. Tetapi banyak yang pelapis-pelapis lain yang keluar pula dengan hafiz macam-macam lagi lah kan. Jadi semua hiburan itu, hiburan dalam konteks yang dibenarkan, yang dibolehkan kepada kita.
supaya dapat menarik orang-orang muda ni, golongan muda tadi, kembali kepada Islam, kembali kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada lah Ibrahim bulan konteks Islam ni, tak tahulah macam mana muda-muda kita ni. Hancur lebur. Hancurlah tuan-tuan. Sebabnya ni dibenarkan ataupun dibolehkan. Okey, sampai situlah. Sampai situ Ibnu Jurayj. Wallahu a'lam bishawab. Dah isyak dah? Ya, ya. Kata ada kenduri tu. Ada soalan tak? Tak ada? Tak ada? Tak ada, kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa taqabbal rizqan halalan barakatan katsiran. Wasi'ana fatai alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala ta'alifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ijma'na hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antahal fatihin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabarallahu minkum. Semua sudah betul, Pak.